Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini buka buku teks di surat 43 buku teks RBT tentang topik perbezaan struktur kawalan jujukan pilihan dan ulangan melalui algoritma. Okey. Sini ada penerangan dia. Perkataan jika, iaitu dalam bahasa Inggerisnya if, digunakan pada struktur kawalan pilihan untuk menunjukkan adanya pilihan yang lain. Perkataan selagi while, ada bahasa Inggerisnya while, pada struktur kawalan ulangan pula digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Jadi mari kita tengok contoh pseudocode di bawah ni. Ada 3 situasi bagi kita faham penggunaan jika dan selagi. Okey. Pseudocode ni dia berbeza dengan carta alih Pseudocode ni dibuat sebelum membuat carta alih. Kita tengok situasi 1. Okey, pelajar ni dia nak membancuh air teh panas. Jadi kita anggap diri kita sendiri nak bancuh air teh panas. Jadi pseudocode-nya mesti ada perkataan mula dan tamat. Okay. Mula dia apa? Struktur kawalan jujukan ni, ini pseudocode struktur kawalan jujukan. Okey, mula. Okey, mula-mula kita buat apa? Jerang air kan, masak air kan, nak dapatkan air panas. Dah masak air, kita masukkan uncan teh ke dalam cawan. Dah masukkan uncan teh dalam cawan, baru kita tuangkan air panas ke dalam cawan. Dan kemudian masukkan sedikit gula. Bila dah masukkan sedikit gula, kacau air. Kemudian tamat. Okay. Ini jujukan. Dia tak ada pilihan, dia tak ada ulangan. Dia terus macam tu je. Kita masak air teh macam tu terus je. Dia tak ada pilihan. Okay. Masukkan air, masak air. Dah masak air, masukkan uncang teh, tuang air panas, masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Macam tu. Itu struktur kawalan jujukan. Dia buat terus straight buat. Okey. Kemudian kita tengok situasi 2. Okey. Saya hendak membancuh air coklat panas. Hendak masukkan susu ataupun tidak. Okey, situasi 2 ni dia pilihan sama ada nak nak letak susu ataupun tak nak dalam air coklat panas. Jadi itulah dinamakan pseudocode struktur kawalan pilihan, sebab dia boleh pilih sama ada nak susu ataupun tidak. Okay. Jadi macam mana buat pseudocode-nya? Macam biasa ada perkataan mula. Okay, mula-mula apa? Nak dapat air panas apa? Masak air. Okay. Nak masak air, sambil masak air tu masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Kemudian kita tuangkan air panas ke dalam cawan. Okey, tadi dia tanya kan nak susu ke tak kan. Jadi jika if mahu susu, maka tambahkanlah sedikit susu. Betul tak? Jika kita nak susu, maka tambahkanlah sedikit susu. Tamat jika. Tamat jika apa? Tamat jika tak mahu susu. Kemudian kacau air, tamat. Okey. Faham Okey. Jadi kalau jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Tamat jika tidak mahu susu. Kemudian kacau air. Baiklah. Situasi 3. Struktur kawalan ulangan.
Okey, ni dia ulang. Okey, situasi 3 ni, panasnya hari ini saya sangat dahaga. Okey, murid ni dia dahaga, dia nak minum air. Jadi apa kaitan dengan ulangan? Kita tengok. Mula apa? Dia minum air. Selagi dia rasa haga, minum air lagi. Tamat selagi. Okay, kira kalau dia dah selagi dia dahaga, dia akan berulang minum air lagi. Betul tak? Itu namanya surat tergaulan ulangan. Kemudian tamat selagi. Okay, tamat selagi. Kemudian barulah akhir sekali tamat. Jadi tamat selagi ni perlu letak. Sama juga macam tamat jika. Okey. Boleh faham ya? Kita tengok ni carta alih. Kira kita dah buat Sudoku, kita buat carta alih. Syarat pada struktur kawalan pilihan memberikan pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Syarat pada struktur kawalan ulangan pula memberikan ulang semula sehingga tamat. Okey. Jadi di sini dia membawa maksud struktur kawalan pilihan ni, syarat dia memberikan pilihan lain jika tidak memilih pilihan yang asal. Tapi syarat pada struktur kawalan ulangan pula, dia memberikan peluang ulang semula syaratnya tu sehingga tamat. Okey. Carta alih ni berdasarkan sudut tiga sudut tadi. Kita tengok carta alih struktur kawalan dudukan. Okey. Tadi mula kan. Okey, mula. Kemudian masak air. Okey. Masak air. Kemudian input output dia, masukkan kuncang teh ke dalam cawan. Betul tak? Selepas itu tuangkan air panas ke dalam cawan. Dah tuangkan, masuk sedikit gula, kacau air sehinggalah tamat. Nampak dia straight ke bawah. Dia tak ada cabang-cabang. Itulah nama struktur kawalan rujukan. Dia terus dia ke bawah. Kalau struktur kawalan pilihan, carta alih dia. Okey, tadi dia nak tanya nak susu atau tak kan, dalam air coklat dia kan. Jadi mula, biasa mula dengan tamat perlu ada simbol bulat macam ni. Itu kita ada belajar minggu lepas. Mula, kemudian masak air. Okay, output input dia. Masukkan sebut coklat ke dalam cawan. Okey. Dah kemudian masuk sebut coklat dalam cawan. Output dia, tuangkan air panas ke dalam cawan. Okey, kemudian syarat dia. Syarat dia pilihan ni sebab nak susu atau tidak, tak nak susu kan. Mahu susu, tanda soal. Syarat dia mahu susu. Kemudian anak panahnya ya ataupun tidak. Ni input output dia, masukkan sedikit susu. Mahu susu, masukkan sedikit susu. Kalau ya, masukkan sedikit susu. Kalau tidak mahu susu, straight je tidak ni. Jadi ini je bezanya. Kalau tak struktur kawalan rujukan ni dia straight ke bawah. Kalau carta alih ni, ini je beza dia. Dia tambah syarat mahu susu, ya ataupun tidak. Kalau ya, masukkan sedikit susu. Kacau air, tamat. Ini je beza dia. Okey. Kita tengok struktur kawalan ulangan. Okey, mula. Minum air. Lepas tu beza dia ulang masih dahaga. Okey, dia tanya masih dahaga, tanda soal. Ini syaratnya dahaga. Jadi kalau ya, minum air lagi, ulang semula ke atas. Dia ya, minum air lagi, ulang lagi, masih dahaga. Ya, minum air lagi, masih dahaga lagi. Okey, haus lagi, minum air lagi, sehinggalah kita dah tak dahaga. Bila dah tak dahaga, dia tanya lagi, masih dahaga lagi? Tidak, tamatlah. Itu je beza dia. Boleh faham tak?
Pastikan dia selalunya dia akan berada kedudukan di belah kanan ni, di sebelah tepi ni. Tidak, dia akan berada daripada sebelum tamat. Okey. Itu saja untuk hari ini. Oh maaf, ada tinggal. Tahukah kamu? Okey. Struktur kawalan jujukan boleh difahami seperti sebuah kereta yang dipandu di jalan lurus. Bagi kawalan pilihan pula, pemandu boleh memilih jalan menuju destinasi. Bagi kawalan ulangan pula adalah seperti kereta F1 yang sedang berlumba di litar dan akan berhenti apabila syarat bilangan pusingannya selesai. Okey, dia bawa masuk ni. Okey, kalau kata struktur kawalan jujukan ni dia straight je kan. Dia terus je. Dia tak ada cabang-cabang apa. Jadi dia umpamanya kereta ni dipandu lurus je. Tak ada pergi ke mana. Lurus je. Umpama ke jalan yang lurus je. Tak ada belok mana-mana. Itu struktur kawalan jujukan. Untuk kawalan pilihan. Okey, umpamanya kereta di atas jalan raya jumpa simpang. Simpang kiri, simpang kanan. Jadi pilihan mana? Nak ke kiri ataupun ke kanan? Kalau dia destinasi ke kanan, pergilah ke kanan. Kalau ke kiri, pergilah ke kiri. Itu contoh. Sebab ada pilihan. Bagi kawalan ulangan pula, contohnya kereta F1. Kawan, kereta F1. Okay, dia berlumba. Contohnya pusingan ada 40. Selagi tak cukup 40 pusingan, mereka akan pusing dalam litar tu sehingga cukup 40 pusingan. Itu syarat dia kalau nak menang F1, nak tamat F1 dengan dia. Itu contoh kawalan ulangan. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.